InsyaAllah kita akan sambung surat 293, muka surat 293, Suratul Isra, ayat yang ke-105. Ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Terjemahan ke-105. Dan dengan cara yang sungguh layak serta berhikmah kami turunkan Al-Quran, dan dengan meliputi segala kebenaran ia diturunkan, dan tiadalah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila. Terjemahan ke-106. Dan Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat tenang, dan kami menurunkannya beransur-ansur. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Terjemahan ke-107. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang ingkar itu, sama ada kamu beriman kepada Al-Quran atau kamu tiada beriman, tidaklah menjadi hal, kerana sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum itu, apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka segera menumuskan muka dengan sujud dalam keadaan hiba dan khusyuk. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Terjemahan ke-108. Serta mereka menegaskan dalam sujudnya, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami tetap terlaksana. Wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Terjemahan ke-109. Dan mereka segera menjumuskan mukanya dengan sujud itu sambil menangis, sedang Al-Quran menambahkan mereka khusyuk. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك
سبيلا. Terjemahan ke-110. Katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman, yang mana sahaja kamu serukan dari dua nama itu adalah baik belaka, kerana Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia. Dan janganlah engkau menyarikan bacaan doa atau sembahyangmu, dan juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu. Wa qulil hamdulillahi alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minad dunya wa kabbirhu takbira. Terjemahan ke-111. Dan katakanlah segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada mempunyai anak dan tiada baginya sekutu dalam urusan kerajaannya, dan tiada baginya penolong kelemahannya, dan hendaklah engkau membesarkan serta memuliakannya dengan bersungguh-sungguh. Suratul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Surah Al-Kahfi, terjemahan yang pertama. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab suci Al-Quran, dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok, yakni terpesong. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Terjemahan yang kedua. Bahkan keadaannya tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa menerangkan akan beroleh balasan yang baik. Makithina fihi abada. Terjemahan ketiga. Mereka tinggal tetap dalam balasan baik itu selama-lamanya. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Terjemahan yang keempat. Dan juga Al-Quran itu memberi amaran kepada orang-orang yang berkata Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Sadaqallahul azim. InsyaAllah tuan-tuan, kita ada sedikit tafsiran dan ulasan daripada Datuk Seri, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit ulasan apa yang kita baca pagi ini. Yang pertama pada ayat 105 surah Al-Isra.
pada ayat 105 ni ialah Allah Ta'ala berfirman, ada dua perkara ya. Disebut perkataan al-haq dan perkataan nazal. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Kalimah ni kalimah asalnya kalimah yang sama. Asal kalimah tu haqqun dan nazal. Ya. Allah Ta'ala nak tegaskan bahawa Quran itu dengan sebenar-benarnya Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menurunkan bahawa Quran turun tu benar-benar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingat dulu, ada penulis-penulis barat, ya, Salman Rushdie, ya, dia menulis dalam Satanic Verses. Kononnya dalam Quran tu ada versi surah-surah tertentu yang di mana syaitan berupa Jibril. Syaitan, kononnya syaitan berupa Jibril yang turunkan kepada Nabi Muhammad. Itu ayat ini menafikan semua fitnah-fitnah tersebut. Dan fitnah ni rupanya bukan baru, dah lama dalam sejarah Islam. Allah tegaskan Quran tu benar-benar diturunkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anzalnahu, kami yang turunkan Quran. Allah Ta'ala turunkan Quran. Ya, bukan Jibril suka-suka bawa-bawa. Ya. Allah perintahkan Jibril turun Quran. Wabil haqqi nazal, dan dengan benar-benar dia diturunkan. Allah menurunkan dan dia turun. Ini dua benda. Ya, berarti bahawa dia tidak dipengaruhi, dia tidak ada satu urusan lain daripada Allah Ta'ala dalam menurunkan Quran sepenuhnya. Ya. Hatta termasuklah huruf dia, baris dia, ayat dia, kalimah dia dan surah-surah dia. Sepenuhnya tu dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma arsalnaka illa basyiran, dan kami tidak utuskan kau ya Muhammad melainkan tugas kamu dua. Tugas Nabi ni dua. Satu mubasyiran, yang kedua nazira. Basyiran wa nazira. Tugas Rasul ni ialah pertama menyampaikan berita gembira bagi orang beriman dan beri amaran kepada orang tak beriman. Ya, bukan, ni kena faham, sebab tu kadang-kadang Islam ni datang dalam dua ketegasan. Ya, nak beriman kamu dapat syurga. Kamu kafir durhaka kamu diazab. Bukan cerita gembira je. Ya, ada orang kata jangan kita sampaikan benda yang menakutkan orang, nanti orang lari daripada Islam. Ya, khabar berita gembira biar orang seronok, biar orang rapat. Tak, Islam bukan sifat begitu. Islam sifat dia yang baik kena beritahu, yang jahat pun kita kena beritahu supaya manusia mengelak. Jadi tugas Nabi dua, basyiran wa nazira. Bawa berita gembira bagi orang beriman dan beri amaran kepada yang tak nak beriman. Wa Qur'anan farraqna fil, dan Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Quran itu dibahagi-bahagikan. Quran itu kan ada ayat, ada surah, ada juzuk, dan turun pula bukan sekaligus. Baqarah tu turun berapa kali, dan turun tu sikit-sikit. Ya, Allah Ta'ala, tujuannya Allah Ta'ala baca pada Nabi Muhammad SAW supaya tenang. Ya, kadang-kadang orang tuduh Nabi bila ayat pertama turun, Iqra, hampir 3 tahun Quran tak turun. Orang tuduh Muhammad gila, mana cabar. Kalau betul kamu Rasul, mana ayat Quran? Tapi Nabi tak boleh jawab sebab Quran tak turun. Terhenti lama. Ada masa-masa Quran ni diturun, berhenti lama. Sampai Nabi SAW duk tunggu mana Jibril waktu turun Quran. Ya. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala tegaskan bahawa kami turunkan Quran sikit-sikit itu untuk menenangkan. Ya. Sebab ada sahabat-sahabat Nabi duk mari tanya, mana Quran nak baca, nak hafal. Ya. Jadi Quran tu turun begitu, sikit, dia turun sikit untuk tenang. Tak usah gopoh. Baca Quran ni kalau nak hafal tak jangan gopoh. Baca dengan tenang, hafal dengan tenang. Mungkin hari ni satu ayat tak ingat lagi, tak apa. Tak semesti 1 tahun tu kena khatam. Ya. Ada orang kadang-kadang dia seronok cepat habis, cepat khatam. Cepat khatam bagus, kali ingat. Biasanya benda cepat dapat, dia cepat lupa. Ya, lebih baik kita tenang. Quran ni menjelaskan bahawa sifat dia begitu. Dan kami turunkan Quran tu wa nazzalnahu tanzila.
Allah Ta'ala turun peringkat-peringkat, sikit-sikit. Kadang-kadang orang mari tanya, Quran pun turun. Ya, 2-3 ayat. Kemudian ada masa panjang. Ya, begitulah sifat penurunan Quran. Katakanlah wahai Muhammad, ya, kepada mereka yang ingkar, sama ada, ya, Qul aminu bihi awala tu'minu, kamu beriman atau kamu tak beriman. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala sama aja. Sebab kalau orang tu beriman, manfaat dapat ke dia, bukan dapat pada Allah. Kalau tak nak beriman, manfaat pun bala pun kena pada dia, bukan pada Allah Ta'ala. Ya, sama ada kamu beriman atau kamu tak beriman, tidak menjadi urusan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya, ya, orang yang dibacakan padanya kitab sebelum ni, iaitu Al-Quran, ya, sebelum mereka datang, ya, mereka ini iza yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujada. Mereka terus dalam keadaan yang khusyuk, tunduk sujud pada Allah Taala. Ini sifat di kalangan generasi awal para sahabat Nabi. Bila Allah turunkan Quran, ada Quran yang perintah ayat macam ini, panggil ayat surah yang kita kena sunat kita sujud. Ya, ada masa-masa ayat tu tak suruh sujud, tapi sahabat Nabi sujud, seronok gembira dapat berita, dapat ayat Quran. Ya, macam kita dapat berita gembira ni, dengar cerita naik pangkat, terus sujud. Ya, terus sujud syukur. Dapat berita, ya, anak kita na'udzubillah, ya, positif COVID, tiba-tiba doktor kata boleh keluar bebas, sihat. Dengar berita sihat tu, sujud pada Allah Ta'ala. Dapat berita gembira, sujud pada Allah. Kita ni jarang sujud syukur. Ya, cuba tanya diri masing-masing, berapa kali kita sujud syukur dalam beribu nikmat Tuhan bagi ni, berapa kali kita sujud syukur pada Allah Ta'ala. Ya. Jadi ayat ini menggambarkan pada kita, begitulah sifat generasi awal. Mereka taat dan patuh. Wa yaqulun, lalu mereka kata apa dia? Subhana rabbina, maha suci Tuhan kami. Ya, kalau sekiranya, ya, in kana wa'du rabbina la maf'ula. Ya, maha suci Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala tegaskan suatu benda, maka benda itu pasti akan dilaksanakan. Ya, dan mereka tunduk sujud pada Allah Ta'ala dalam keadaan, ya, yabkun, ya, wa yakhirun al-azqani yabkun, dan mereka sujud akan menangis. Menangis ada dua. Satu, bila kita dapat berita yang menakutkan, yang menggerunkan, yang azab, kita menangis kerana takut. Satu lagi, menangis kerana syukur. Ya, dapat berita gembira sangat-sangat, menangis. Menangis tu kerana syukur pada Allah Ta'ala. Jadi sama ada dia menangis kerana takut lindung pada azab Allah, atau menangis kerana rasa syukur pada Allah Ta'ala, dalam keadaan khusyuk, ya, dan khuduk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katakanlah wahai Muhammad, ayat 110. Katakanlah Muhammad, ya, Qulullah awidur Rahman. Sama ada kita nak seru nama Allah ke atau nama Ar-Rahman. Ya, dalam Quran ni kalimah yang paling banyak diucap ialah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, ataupun kalimah Allah, ya. Sama je, Allah itulah dia, Ar-Rahman itulah dia, Ar-Rahim, ada 99 nama Allah Ta'ala. Kenapa Allah sebut Ar-Rahman, tak sebut Ar-Rahim, ya, dan tak sebut nama-nama lain? Di Mekah masa tu, zaman jahiliyah, ada satu berhala, ya, namanya Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman tu duduk di Yamamah, satu wilayah. Bila Nabi SAW ajak masyarakat Quraisy Mekah beriman dengan Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman, lalu mereka jawab, la na'rifu Ar-Rahman illa Ar-Rahman bil Yamamah. Wahai Muhammad, kami tak kenal Ar-Rahman, yang kami kenal Ar-Rahman di Yamamah. Ar-Rahman di Yamamah tu ialah berhala yang mereka buh nama Ar-Rahman. Ya, sedangkan Ar-Rahman tu maha pemurah, bukan patung yang tak bergerak, tak boleh bercakap, tak boleh beri apa-apa. Ar-Rahman maha pemurah, sifat yang ada pada Allah Ta'ala, dan sifat ni tak ada pada makhluk. Kita pemurah, sama tak pemurah Allah? Jauh langit bumi. Ya, kita pemurah bila kita ada. Allah pemurah sepanjang waktu. Ayyana matanu falahu asma'u husna. Sesungguhnya disebut sini bahawa kerana Allah Ta'ala punya banyak nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia. Ya. Satu lagi pada ayat ni, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Bila kita minta doa pada Allah, kita semayang, jangan tengking, jangan cakap
Baca tu seolah menengking Allah Ta'ala. Doa pun sama. Tak boleh kita doa Allah, Allah, Allah macam kita menengking-nengking. Kita tak boleh. Kita cakap dengan Allah ni, Allah Ta'ala suruh jangan terlalu kuat suara, jangan sampai langsung tak bunyi. Ya. Almarhum tu Buni Aziz, dia kata kita semayang ni, kita doa ni macam kita bercakap dengan Allah. Kita bercakap dengan Allah. Kalimah apa yang paling mulia kita ucap? Nada suara. Macam kita bercakap dengan raja ke ataupun dengan orang yang mulia. Takkan kita bercakap dengan suara tinggi. Cakap dengan penuh hormat. Hormat tu, suara tu berada dalam keadaan yang tawaddu'. Ya, tidak tinggi sangat, tapi jangan sampai hilang suara, tak bunyi. Ya, maka di antara kedua tu, ya, wala tadhab bi salatika wala tukhafit biha wabtari baina zalika sabil. Dan Allah Ta'ala cuba minta dalam keadaan yang sederhana di antara keduanya. Dan akhir pada ayat ini, ya Allah Ta'ala sebut, wa qul alhamdulillah, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah Ta'ala, ya, yang tidak punya anak, walam yakul lahu syarikun fil mulki, dan Allah Ta'ala tidak berkongsi, berhajat pada sebarang pertolongan dalam pentadbiran dia, walam yakul lahu waliyyun minaz zulli, dan Allah Ta'ala tidaklah, ya, berhajat kepada bantuan-bantuan yang menunjukkan kelemahan dia, wa kabbirhu takbira, dan kita sentiasa membesarkan Allah Ta'ala. Ini ada 3 benda. Pertama, ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, Allah Ta'ala ni tidak berhajat kepada penolong-penolong, pembantu dalam mentadbir dia. Yang ketiga, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada dalam takbiran dan ada kelemahan dia. Wa kabbirhu takbira. Allah suruh kita banyakkan ucapan takbir selain pada alhamdulillah, ialah kalimah Allahu Akbar. Sebab tu Nabi kata, zikir yang paling Allah kasih 5. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam tu ada belaka. Subhanallah pun ada, alhamdulillah pun ada, Allahu Akbar pun ada. Ya, jadi itulah zikir yang paling Allah kasih. Ya, kalau kita nak berzikir dengan zikir yang paling Allah kasih, itulah zikir dia. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan surah Al-Kahfi sebagai permulaan zikir ialah, ya, Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan Quran. Sekali lagi ayat ini menegaskan tentang sifat yang ada pada Nabi, iaitu, ya, dia qayyiman. Ya, Nabi SAW, Allah Ta'ala utuhkan Nabi SAW, ya, dan Al-Quran turunkan dalam qayyiman, ya, dalam keadaan yang kuat, yang teguh, yang hebat. Untuk apa dia? Liyunzira ba'san syadida, untuk beri peringatan kepada mereka yang engkar. Ba'san syadida, ini istilah yang Allah Ta'ala gunakan. Ya, liyunzira, untuk beri amaran. Amaran pula dalam keadaan yang keras, bukan kompromi, bukan nak lembut-lembut, bukan nak main-main, ya, bukan nak pujuk-pujuk. Yang tak nak beriman, ya, kamu akan diazab, diseksa dengan tegas. Ya. Kemudian wa yubashshirul mu'minin, orang beriman dikhabar berita gembira. Berita gembira apa dia? Allah ampun dosa kamu, Allah masuk syurga, Allah beri rahmat pada kamu, Allah berkat hidup kamu, Allah berkat rezeki kamu. Ya, segala-galanya. Tugas Quran turun untuk 2. Satu, penegasan. Yang kedua, berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Anna lahum ajran hasana, Allah akan balas segala perbuatan baik dia dengan balasan yang baik. Ya, makithina fihi abada, dia tetap kekal begitu. Ya, syurga, dunia dia tak kekal. Ya, dunia tak kekal. Kita sedap makan ni masuk mulut sampai halkum, hilang sedap dia. Syurga tak. Dalam syurga ni kekal, nikmat tu kekal terus. Maknanya kalau kita muda tak pernah tua. Ya, dan bila kita makan makanan sedap tu, sampailah dia keluar menjadi peluk. Ya, dia dunia kita makan makanan, kita kena buang air besar, kita kena buang najis, kekotoran, jadi benda, jadi syurga tak. Satu hari Nabi SAW beritahu, orang beriman sekali makan 100 pinggan. Ya, orang beriman ahli syurga sekali dimakan 100 pinggan. Pokok Yahudi Madinah bila dengar Nabi kata begitu, dia perli sama-sama dia. Dia kata, awak agak dalam syurga ni banyak mana tandas? Dah sekali makan 100 pinggan, tentu banyak tandas nak buang. Dia perli sama-sama dia. Dia kata, kamu agak-agak dalam syurga ni, Muhammad kata orang ahli syurga makan 100 pinggan sekali makan.
Agak-agak banyak mana tandas. Ya. Lalu Nabi beritahu ahli syurga dia makan banyak bukan sebab lapar, kerana sedapnya makanan dan tidak ada najis. Ahli syurga tak ada najis, dia tak buang air kecil, tak buang air besar. Makanannya kata Nabi dia hanya bertukar jadi peluh. Peluh je, yang keluar peluh. Ya, makanan punya zat tu tak ada langsung ke kotoran, tak ada. Yang keluar ialah dalam bentuk peluh. Peluh tu pula kata Nabi wanginya macam kasturi. Ya, mana tandas ada ada tandas, tak ada tandas. Ya, tak ada. Ini makisina fi abada. Mereka kekal dengan yang maksud wa yanzurul ladzina qalu takhazallahu walada. Dan Quran juga beri amaran kepada mereka yang menuduh Allah ada anak. Orang Kristian menganggap Isa anak Tuhan, orang Yahudi menganggap Uzair anak Tuhan. Makisina fihi abada. Ya. Wa yanzurul ladzina qalu takhazallahu. Allah Taala tegaskan bahawa Allah tidak ada anak. Ya, kalau dia ada anak maka tentu ada mak, ada ayah, ya. Ya, dan Maha Suci Allah Taala daripada sifat yang mereka syirikkan itu. Nauzubillah. Wallahu alam. Ya, mudah-mudahan kita dapat manfaat dengan apa yang kita baca pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.